tapi saja tengok luar tingkap kan. Kita budak-budak masa tu tak tahu apa-apa. Lepas tu sekali aku ada nampak something. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, so kali ni, pada video kali ni aku nak cerita tentang pengalaman seram aku dengan adik aku masa waktu kita orang umur 5 ke 6 tahun macam tu lah. Masa tu kita orang tadika lagi tau. Okay, so cerita dia macam ni. Pada suatu hari, aku tak ingat lah tahun berapa, tapi waktu tu aku rasa maybe aku 6 tahun macam tu lah. So bila 6 tahun 2006 lah. 2006, pada tahun 2006 yang lepas, yang lama, beberapa tahun yang lepas. Okay, aku ada kisah seram di mana pada suatu ketika aku dengan keluarga aku. Okay, masa tu sebenarnya dalam adik-beradik aku ada 6 orang adik-beradik. Aku anak yang kelima. Okay, so masa tu ada mak ayah aku and semualah kakak-kakak, termasuk aku dengan adik aku. So kita orang baru balik daripada, aku tak ingat masa tu pergi mana, masa aku kecil-kecil, masa 6 tahun tu. Tapi kita orang baru balik daripada pergi suatu tempat lah, tapi aku tak ingat kat mana. Sumpah aku tak ingat. Tapi aku cerita ni berdasarkan apa pengalaman yang pernah aku lalui masa aku kecil dulu. Okay, so cerita dia macam ni. Okay, masa tu ayah aku drive tau. Drive kereta, drive macam biasa lah kan. Okay, mak aku tak sure masa tu tidur ke ataupun tak, ataupun mak aku tengah tengok ayah aku drive kan. Tu aku tak pasti sebab aku tak apa nak ingat. Ni kira flashback balik cerita. Okay, so kakak-kakak aku yang lain ada yang tengah tidur and ada yang belum tidur, ada yang tengah main phone, buat apa-apa lah, buat macam-macam kan. Okay, masa tu kakak-kakak aku dah besar sikit dah sekolah menengah apa semua. Aku dengan adik aku je kecil lagi, macam baru tadika macam tu lah. Okay, so cerita dia, aku duduk belakang sekali. Masa tu kita orang naik kereta Answer tak silap. Kereta Answer yang ada 3 tempat duduk kan, yang ada memang untuk family punya kereta lah. Okay, so masa tu aku dengan adik aku, kita orang 2 orang duduk kat belakang sekali. So kat tengah-tengah tu semua kakak aku 4 orang semua duduk tengah. Aku dengan adik aku 2 orang, kita orang berdua duduk belakang. Okay, so macam biasa lah, ayah aku drive kan. Lepas tu ayah aku masuk jalan karak tau. Jalan karak yang lama. Masa tu jalan karak memang lama gila lama. Okay, masa tu memang bukan macam yang sekarang, bukan macam jalan karak sekarang kan. Dia lebih ada lampu banyak, tak adalah seram, tak adalah vibe seram tu sangat kan. Ni masa yang cerita dulu masa aku kecil dulu, memang jalan karak memang lama, dengan jalan gelapnya, dengan jalan kecilnya, dengan penuh dengan keliling dengan hutan. Memang seram lah. Memang bila masuk je jalan karak tu memang dah rasa dah vibe seram dia tu. Memang creepy gila. Okay, so cerita dia macam ni. Bila once aku dah masuk je jalan karak tu, masa tu kita nak balik rumah. Rumah aku kat Kota Warisan, dekat Amanah Baru Silat Tinggi. Masa tu kita duduk Kota Warisan lagi, dekat rumah taman kan, kita duduk kan. Okay, so cerita dia macam ni. Once aku masuk je jalan karak tu, masuk macam biasa, jalan macam biasa. Tapi jalan dia memang macam ular, macam melingkar, macam ular, pusing macam tu kan. So masa tu aku tak tidur lagi. Masa tu adik aku buat apa tu aku tak ingat kan. Masa tu aku tak tidur lagi. Okay, aku tengok lah luar tingkap macam biasa. Nyanyi kan. Buat tak tahu, macam budak-budak kan. Aku kan budak-budak masa tu. So aku buat tak tahu je lah. Aku tengok luar macam biasa, tengok pokok-pokok, tengok hutan kan. Tak nampak apa pun sebab waktu tu waktu malam tau. So aku tengok je lah, tengok luar tingkap macam biasa. Tengok. Lepas tu sekali aku ada nampak something. Mesti korang nak tahu kan aku nampak apa. Cerita dekat sini, aku nampak, aku tak nak sebut lah, tapi okey lah, aku cakap Suk Bunjut lah. Aku panggil Suk Bunjut. Okay, aku gelar dia Suk Bunjut. Aku nampak benda tu tengah berdiri dekat tepi border jalan. Maksudnya kan, kita bila jalan karak tu kan macam ada gaung tinggi kan. Dia macam ada gaung tinggi. So tepi-tepi tu kan ada divider jalan kan. Dia bendalah tu berdiri kat situ guys. So once aku dah ternampak tu,
Aku tak tengok. Aku tak tengok lama-lama. Lepas aku dah ternampak tu, aku tak tengok lama-lama tau. Aku terus pandang tempat lain. Pandang tempat lain aku memang cuak gila. Masa tu aku dah berpeluh, dah menggigil tangan aku, dah rasa macam ya Allah itu Tuhanku, apa yang aku nampak tadi kan. Aku terus pejam mata, aku tengok tempat lain. Lepas tu aku tak cerita kat adik aku lagi. Aku tak cerita kat siapa-siapa pun lepas aku nampak tu. Okay, then tak apalah. Adik aku tidur kot. Aku tak ingat. Tapi aku tak cerita kat siapa-siapa lagi masa tu. Sampailah kita orang dah sampai rumah. Dah sampai rumah tu, ayah aku parking macam biasa. Lepas tu masing-masing buat hal masing-masing lah. Pergi mandi lah, apalah. Lepas tu masing-masing dah mandi, dah tengok TV, bla 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 bla. Semua, lepas tu semua pakat tidur. Kita orang semua tidur. Masa tu kita orang malas nak naik atas tau. Sebab masa tu rumah yang aku duduk kota warisan tu ada 2 tingkat actually. Tapi kita orang masa tu penat sangat, memang malas nak naik atas. So bentang tilam kat bawah. Kita orang tidur kat bawah tau. Kita orang tidur ramai-ramai. Termasuk mak ayah aku, semua sekali satu family aku. Lepas tu tidur macam biasa. Masa tu dah dalam pukul 12 lebih macam tu, 12 tengah malam macam tu kan. Nak dekat pagi kan, nak dekat 1 pagi macam tu kan. Kita orang tidur. Memang mak ayah aku memang dah tidur dah. Semua dah memang keletihan, dah memang penat gila dah masa tu. Tapi aku sumpah aku tak ingat pergi mana masa tu. Tapi memang semua pakat-pakat dah letih, semua dah keletihan, semua tidur. Tinggal aku dengan adik aku belum tidur. Sebab masa tu aku dengan adik aku tengah borak-borak apa lah, tak ingat kan. Borak-borak kosong je lah. Lepas tu tak apalah. Lepas tu dah lama sikit tu aku pun ada rasa macam ngantuk kan. Dah rasa ngantuk. Lepas tu tidur macam biasa. Tidur. Lepas tu sekali dalam pukul, aku tak ingat, maybe dalam pukul 3 ataupun 4 macam tu, aku rasa nak terkencing. Tiba-tiba pula nak terkencing, kau tahu. Lepas tu aku rasa macam nak terkencing tau. Aku tak boleh tahan sangat. Lepas tu aku kejut adik aku. Aku kata, Syah bangun. Aku kejut dia kan. So adik aku tak nak bangun kan. Adik aku macam masih dalam mimpi lagi. Dia mamai kan. Dia macam tak nak bangun. So aku macam aduh, kena pergi tanda seorang lah ni. Sebab aku dulu penakut sikit. Aku tak berani pergi tanda pagi-pagi buta macam tu. Kalau macam pagi ke petang ke berani lah pergi. Bila pagi-pagi buta malam macam tu tak berani lah nak pergi tanda seorang. So then dia tak nak pergi. Tiba-tiba aku buka lah mata. Aku buka mata macam biasa kan. Dah aku nak pergi tanda, nak terkencing kan. So aku buka mata macam biasa. Buka mata kau. Aku nampak benda tu dekat depan kaki aku. Ni sumpah aku tak tipu. Sumpah. Ni sumpah, ni cerita betul. Ni memang betul-betul pengalaman hidup aku lah. Masa tu, itu kali pertama aku nampak benda tu. Serius tu kali pertama. Sepanjang aku hidup lah, tu kali pertama aku nampak benda tu. Aku tak nampak macam pontianak ke apa. Aku nampak sebunjuk tu lah. Sebunjuk tu aku nampak. So memang aku, bila once aku dah nampak tu, ya Allah, aku tak tahu nak cakap apa. Memang real depan kaki aku Depan kaki aku benda Allah tu tengah berdiri. Dia tak buat apa-apa. Dia macam, tapi dia memang berdiri berhampiran dekat dengan hujung kaki aku. Kan aku baring kan. Betul-betul dekat depan kaki aku tu. Dia berdiri tegak tau. Dia tak buat apa-apa. Dia cuma berdiri. Tapi muka dia tak nampak lah. Dia macam sebunjut. Macam tutup semua. Semua putih lah. Lepas tu ada satu ikat kat atas tu. Kan. Lepas tu aku dah ternampak tu, aku tutup mata balik. Aku tutup mata rapat-rapat tau. Rapat-rapat. Lepas tu aku kejut adik aku. Aku cuik dia macam ni kan. Aku cuik. Aku kata aku kejut dia juga. Macam mana pun aku kejut dia sampai dia bangun kan. Lepas tu adik aku tak buka mata. Adik aku mamai, tapi dia still lah sembang aku. Dia kata kenapa? Nak pergi tandas ke mana? Lepas tu aku cakap Aisyah, cuba hang buka mata perlahan-lahan, jangan buka semua. Hang buka mata slow-slow. Lepas tu hang tengok kat depan ada apa. Aku suruh adik aku buka mata. Lepas tu adik aku kata, tak nak lah, ada apa hang ni. Dia macam dia masa tu dia tak percaya kat aku tau. Sebab aku ni selalu main-main. Aku kan nakal dulu masa kecil-kecil kan. Aku selalu gurau main-main. Tapi kali ni memang serius. Sumpah aku bukan main-main weh masa tu. Lepas tu dia pun ikut lah cakap aku kan. Lepas aku paksa-paksa dia suruh buka mata kan. Lepas tu dia buka sikit. Lepas tu dia pun nampak benda tu. Maknanya bukan aku seorang lah yang nampak. Maknanya adik aku pun nampak. Maknanya betul lah benda tu depan aku. So aku rasa macam ya Allah, ni kali pertama weh. Sumpah aku cakap. Sebab aku ni bukan jenis orang yang boleh nampak. Macam setengah orang dia boleh nampak kan. Aku
tak diberikan keistimewaan macam tu. Aku tak boleh nampak benda tu, tapi aku boleh rasa benda tu. Itu akulah. Macam adik aku ni, dia special, dia boleh nampak benda tu. Adik aku ni dia boleh nampak, aku tak boleh. Aku boleh rasa, tapi masa tu benda tu nak tunjuk kat aku. Dia macam nak munculkan diri dia depan mata aku lah. Sebab apa tau, aku rasa kejadian tu, aku rasa sebab benda tu datang diikut sampai ke rumah aku. Sebab aku dulu yang nampak benda tu masa dekat Jalan Karak yang tadi aku cerita tu. Aku seorang je yang nampak. Aku rasa benda tu ikut aku balik rumah. Sebab tu lah pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu aku nampak benda tu. Dia ikut sampai rumah. Dia sepatutnya macam ni, petua-petua kalau kita nampak benda tu, kalau kita tak nak benda tu ikut kita sampai dalam rumah, patutnya kita kena selawat 3 kali, lepas tu kita ludah kan. Ludah kat luar rumah supaya benda tu tak ikut kita. Tapi masa tu kan aku budak-budak, aku tak tahu nak cerita kat siapa. Aku pun macam blur lah. Aku kan budak-budak kan, aku blur-blur macam tu. Aku tak cerita lah kat siapa-siapa. So aku tak ada baca-baca doa ke apa, tak ada. Aku memang budak-budak kan, blur kan, tak tahu nak buat apa. So lepas pada kejadian aku dengan adik aku nampak benda Allah tu kan, keesokan pagi macam tu, bukan pagi lah, dalam subuh, lepas subuh macam tu, kita orang try, masa tu lepas aku dengan adik aku nampak benda Allah tu, kita orang dua terus tak boleh tidur. Tapi kita orang still pejam mata, tak adalah buka mata, pejam, tapi tak boleh tidur sampai lah pukul 6, pukul 6, pukul 5 pagi macam tu. Lepas je subuh, lepas tu dengar bunyi azan. Lepas tu tak apa lah, kita orang buka mata. Lepas azan tu kita orang buka mata, tengok benda tu dah hilang. Maknanya betul lah apa yang aku nampak. Benda Allah tu bukanlah orang pura-pura pakai kain putih ke apa, manusia berupakan, tak ada. Maknanya betul benda tu. Sumpah weh, aku cakap itu pengalaman yang paling seram dalam hidup aku. Memang aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kisah ni dah lama lah, beberapa tahun yang lepas lah. Masa tu aku kecil, masa tu aku tak nikah lagi. Lepas tu lepas pada kejadian tu, keesokan paginya aku cerita kat mak aku tau. Aku cerita gini. Lepas tu mak aku cakap, ya ke? Kata mak aku macam mula tu macam terkejut lah dengan cerita aku kan. Tapi aku ajak adik aku sekali cakap dengan mak aku. So bila adik aku pun mengaku yang dia nampak, so mak aku pun dah percaya kan. Lepas tu kita orang semua buat baca-baca doa apa yang patut kan, baca Yasin dalam rumah tu. Lepas pada kejadian tu kejadian aku nampak benda tu. Okay, so lepas tu mak aku baru cakap kat aku, lepas ni kalau nampak benda-benda tu kena baca macam petua tadi aku cakap tu, ludah kat luar rumah apa semua, barulah benda tu tak ikut sampai dalam. So itu lepas pada kejadian tu aku tak pernah lagi nampak benda-benda tu. Itu je kali pertama. Masa aku 6 tahun tu aku nampak benda tu. Tu kali pertama dalam hidup aku lah. Macam aku boleh rasa je benda Allah tu ada wujud dekat sekeliling aku, tapi aku tak boleh nampak dia. Tapi kalau benda tu nak tunjuk, memang akan nampak juga cerita dia. Okay, so nak dijadikan cerita, itulah ceritanya kisah seram aku yang pernah aku alami sepanjang hidup aku. So kesimpulan dia kat sini, macam aku beritahu tadi, kalau korang di luar sana yang ternampak benda-benda Allah tu, bacalah ayat banyak-banyak. Ayat kursi penting, Al-Fatihah sikit, lepas tu bacalah 3 kul, selawat Nabi 3 kali, and baca ayat tu supaya benda-benda halus ni tak ganggu kita. Okay, so tu saja yang aku nak share dengan korang, pengalaman seram aku sepanjang aku hidup ni. Okay, so tu saja. Thank you for watching, and jangan lupa untuk subscribe, komen kat bawah kalau korang ada idea yang menarik ataupun korang nak tanya aku soalan apa-apa, komen je kat bawah. Okay, thank you. Assalamualaikum.